Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan pada semua anak murid cikgu. Pagi ni cikgu nak berjoging, cari dapatkan sedikit peluh. Kita buat aktiviti senaman. Jangan jadikan musim PKP ni sebagai alasan untuk kita duduk di rumah sahaja, memerap. Nanti badan kita letih. Jadi kita cari aktiviti sikit supaya badan kita dapat berpeluh dan kita dapat aktif, bergerak aktif. Jadi sebelum kita buat aktiviti yang agak berat, kita kena sediakan badan kita dulu dengan melakukan aktiviti memanaskan badan. Aktiviti memanaskan badan ni sangat penting di dalam memastikan kita bersedia untuk melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti yang agak berat tersebut seperti berjoging yang akan cikgu buat selepas ni. Dan dia juga aktiviti memanaskan badan ini juga boleh mencegah badan kita untuk mendapat kecederaan semasa ataupun selepas kita melakukan aktiviti tersebut. Ingat lagi tak apakah aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan untuk memanaskan badan? Okey? Jom. Okey, kita dah selesai melakukan aktiviti memanaskan badan. Ada 3 teknik yang cikgu tunjukkan tadi. Yang pertama ialah lari ulang alik. Yang kedua tadi ialah lompat bintang. Dan yang ketiga ialah lari setempat dengan mengangkat lutut dengan tinggi. Jadi aktiviti-aktiviti tersebut akan menaikkan kita punya kadar denyutan nadi. Baik, sekarang kita cek dulu kadar denyutan nadi kita. Kalau dia dah meningkat daripada awak rehat tadi, semasa rehat tadi kita dah ambil bacaan. Minggu lepas cikgu dah suruh awak ambil bacaan semasa awak rehat. Jadi selepas kita buat aktiviti memanaskan badan tu, sepatutnya bacaan nadi kita semakin tinggi. Okey. Jadi kita ambil dulu bacaan nadi kita. Okey, ada 2 cara, ada 2 tempat yang senang. Ingat lagi tak? Yang pertama ialah di pergelangan tangan. Okey. Yang kedua ialah di bawah tulang pipi. Okey, awak ambil dalam masa 1 minit ataupun awak boleh ambil dalam masa 30 saat. Kemudian awak darabkan dengan 2. Okey, jom jogging. Baik, alhamdulillah cikgu dah selesai jogging. Dan selepas kita buat sesuatu aktiviti yang agak berat, seperti bermain bola, berjogging, panjat gunung dan sebagainya lah.
kita tak boleh terus berhenti, kita tak boleh terus berehat secara tiba-tiba. Untuk kita rehatkan semula kita punya otot yang kita dah gunakan tadi, kita kena buat aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti menyejukkan badan ni penting penting untuk memastikan kita tidak mendapat sebarang kecederaan selepas kita melakukan aktiviti tersebut. Okey. Ada berbagai cara untuk kita buat aktiviti ni. Di dalam buku teks awak ada menyatakan yang pertama ialah aktiviti santai. Selepas kita buat aktiviti yang berat tu, kita bersantai, kita jalan perlahan, tarik nafas, bergerak dengan lebih perlahan daripada aktiviti yang sebelumnya. Dan yang kedua ialah regangan otot. Regangan otot secara statik dalam buku teks awak. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh-contoh. Cikgu stick pada buku teks awak. Sebenarnya ada banyak lagi cara-cara, ada banyak lagi cara untuk kita menyejukkan badan. Tapi cikgu stick pada buku teks awak dan menyatakan beberapa otot yang terlibat. Baik, cikgu akan terangkan otot di bahagian kaki dulu. Okey, baik. Yang pertama awak boleh rujuk buku teks awak. Yang pertama ni ialah otot betis ni. Otot betis ni dalam buku teks awak disebut sebagai gastrocnemius. Okey, gastrocnemius ni otot betis. Dan yang kedua ialah otot peha. Otot peha ni terbahagi kepada dua. Otot di bahagian atas, otot di bahagian peha yang atas, dan satu lagi ialah otot di bahagian peha yang bawah. Yang di atas ni dipanggil quadriceps. Quadriceps, dan yang bawah ni dipanggil hamstring. Dipanggil hamstring. Baik. Otot yang seterusnya ialah terdapat di bahagian tangan kita, di bahagian bawah sini. Okay. Di bahagian bawah ni juga dipanggil sebagai triceps. Otot di bawah ni dipanggil triceps. Dan satu lagi ialah otot di bahagian belakang kita ni dipanggil trapezius. Okey, otot trapezius. Baik. Jadi otot-otot yang cikgu sebutkan tadi ni kita kena regangkan balik selepas kita buat aktiviti. Okey. Dan kita boleh rujuk dalam buku teks yang mana cikgu akan terangkan nanti cara-cara untuk kita buat regangan pada otot-otot tersebut. Akan tunjukkan beberapa contoh regangan statik yang akan melibatkan otot-otot yang cikgu dah sebutkan tadi. Baik, untuk yang pertama otot betis kita ni ataupun otot gastrocnemius kita. Baik, cikgu tunjukkan cara beberapa cara contoh lah. Dalam buku teks pun ada, dan inilah contoh lain yang cikgu berikan. Baik, kita boleh regang, luruskan kaki kita, kaki kanan, dan kita capai kita punya hujung jari kaki, dan kita akan dapat rasakan yang otot betis kita, otot gastrocnemius kita ni dia akan meregang. Okey, dan buat dalam 15 saat. Okey, jangan cepat sangat pastikan otot tu meregang betul-betul. Okey, ini contoh untuk otot betis. Okey, untuk hamstring kita boleh lipat kaki kita macam ni. Okey, seperti dalam buku teks, dan tolak badan kita, dan kita akan dapat rasakan regangan di otot hamstring. Okey, untuk otot quadriceps, tarik kaki belakang seperti yang cikgu buat. Okey, otot quadriceps kita akan meregang. Dan untuk otot triceps yang belakang ni, kita boleh bawa tangan kita ke belakang dan kita tarik. Okey, kita akan dapat rasakan otot triceps kita ni meregang, akan stretch. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid cikgu. Jadi cikgu harap awak dah tengok tadi video yang cikgu telah sediakan, di mana cikgu dah tunjukkan aktiviti memanaskan badan. Selepas tu kita buat aktivitinya apa? Selepas habis kita buat aktiviti tu, kita buat aktiviti menyejukkan badan pula. Okey. Jadi
Cikgu harap semua dah ada bersedia dengan buku teks PJPK muka surat 61. Kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi dengan bantuan buku teks pula. Okey. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dulu apakah tujuan aktiviti menyejukkan badan ni. Baik. Aktiviti menyejukkan badan ni, tujuan dia yang paling utama ialah untuk membantu mengurangkan keletihan otot. Dengan melakukan aktiviti menyejukkan badan, otot akan membuat persiapan untuk kembali ke aktiviti yang biasa. Seperti yang awak tengok dalam video tadi, bila kita dah buat sesuatu aktiviti yang berat, kita dah gunakan kita punya otot. Dan otot kita akan letih. Jadi untuk mengembalikannya dalam keadaan yang asal, kita kena buat aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti ini juga dapat membantu untuk mencegah kecederaan dan membantu mengatasi rasa sakit pada otot selepas melakukan aktiviti. Baik, sekarang kita tengok apakah perbezaan antara aktiviti memanaskan badan dengan aktiviti menyejukkan badan. Baik. Dekat sini dia tunjukkan ada 4 perbezaan. Yang pertama ialah yang ni yang paling yang kita boleh nampak lah. Aktiviti memanaskan badan ni dilakukan sebelum melakukan aktiviti, dan aktiviti menyejukkan badan dilakukan selepas sesuatu aktiviti itu dilakukan. Yang keduanya, aktiviti memanaskan badan ni dilakukan dengan intensiti yang tinggi. Okey, intensiti yang tinggi ni maksud dia ialah kekuatan kita. Kekuatan kita buat sesuatu aktiviti tu. Kalau memanaskan badan ni kita buat dengan lebih laju, kita buat dengan lebih kuat. Manakala aktiviti menyejukkan badan ni kita buat dengan lebih dengan intensiti yang lebih rendah. Seperti berjalan santai dan regangan. Di mana kalau aktiviti memanaskan badan ni kita buat contohnya lari, ulang-alik, lompat bintang, so dia punya kekuatan tu tinggi. Berbeza dengan aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti memanaskan badan tujuannya ialah untuk meningkatkan kadar nadi, manakala menyejukkan badan kita nak turunkan balik kita punya kadar nadi. Dan yang terakhir sekali, aktiviti memanaskan badan ni kita lakukan untuk meningkatkan suhu badan, dan menyejukkan badan kita lakukan untuk menurunkan suhu badan. Jadi dia terbaliklah aktiviti memanaskan badan dengan menyejukkan badan ni. Okay, jadi kalau awak tengok dalam buku teks awak tu, selain daripada jalan bersantai yang ditunjukkan pada gambar yang pertama tu, cikgu nak terangkan tentang otot-otot yang terlibat bila kita lakukan aktiviti regangan statik. Regangan statik ni maksudnya ialah kita tak perlu bergerak. Kita tak perlu bergerak. Jadi statik tu maksudnya kita berada di satu tempat sahaja. Okey, kita tengok yang pertama. Cikgu dah terangkan tadi dalam video yang cikgu sediakan. Yang ni cikgu sambung sikit. Baik, ini ialah otot triceps. Otot triceps ni ialah otot yang berada di bawah. Di bawah dekat sini, dekat tangan ni. Yang atas ni biceps. Bawah ialah triceps. Okey, tengok cara macam mana dia buat aktiviti regangan dia. Okey. Otot kedua ialah otot trapezius. Otot trapezius ni ialah otot di bahagian belakang badan kita ni. Otot bahagian belakang. Okey, caranya ialah pergi ke dinding dan cuba bend atau bongkokkan badan dan kita tolak sikit, dan kita akan dapat rasakan regangan di bahagian otot trapezius ni di bahagian belakang. Okey, otot yang ketiga ialah otot gastrocnemius, iaitu otot betis. Kita punya otot betis. Ini ialah salah satu caralah macam mana untuk kita buat regangan pada otot gastrocnemius ni. Okey, dan seterusnya ialah hamstring. Hamstring ni ialah otot yang berada di bawah peha. Dan inilah salah satu cara nak buat regangan. Cikgu dah tunjukkan tadi dalam video cikgu tadi yang awal.
Dan yang terakhir ialah otot quadriceps. Otot quadriceps ni dia otot peha juga. Tapi dia otot peha yang berada di atas. Hamstring di bawah, quadriceps di atas. Okey. Baik. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk minggu ni. Dan tolong jawab soalan yang cikgu akan berikan. Sekian, terima kasih.